Permulaan, saya Li Wen selaku Dewan Speaker ingin mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua hadirin yang dihormati. Tajuk pembahasan yang akan kita bahaskan ialah kerja kerajaan vs kerja swasta, yang manakan pilihan graduan. Untuk makluman semua, pembahasan ini adalah sebahagian daripada projek kami bagi mata pelajaran MPU 2213 Bahasa Kebangsaan A. Pembahasan hari ini melibatkan dua pihak, iaitu pasukan penyokong dan pasukan pembangkang. Pihak penyokong yang terdiri daripada Teo Zhining, Nicole Tan Ye Xin dan Bei Jicheng, yang akan berhujah bahawa kerja kerajaan adalah pilihan terbaik bagi graduan. Manakala pihak pembangkang pula terdiri daripada Wai En Sing, Teo Yu Hang dan Ling Xingxuan, yang akan berhujah bahawa kerja swasta lebih sesuai dan digemari oleh graduan masa kini. Sebelum pembahasan ini dimulakan, saya ingin menegas beberapa peraturan yang wajib dipatuhi oleh semua pembahas. Semua pihak mesti mengemukakan hujah tanpa melibatkan isu-isu sensitif serta mengkelakuan dengan berhemah dan sopan. Selain itu, pembahas hanya dibenarkan memotong hujah lawan ketika sedang berhujah dengan keizinan daripada Dewan Speaker dahulu. Dengan itu, tanpa menekankan masa, saya dengan sukacitanya memulakan sesi pembahasan ini dengan menjemput pembahasa pertama, iaitu dari pihak penyokong untuk memulakan hujah mereka. Salam sejahtera cikgu, saya Teo Zhining. Hari ini saya akan menerangkan dua sebab utama mengapa ramai graduan memilih untuk bekerja dalam sektor kerajaan. Pertama adalah kerana jaminan kestabilan kejayaan dan kewangan. Dalam sektor kerajaan, pekerja diberikan kerajaan tetap serta pencen selepas tempoh percubaan. Gaji juga dibayar secara konsisten setiap bulan, walaupun keadaan ekonomi negara tidak menentu. Sebagai contoh, semasa pandemik COVID-19, ramai pekerja swasta terpakai diberhentikan atau dipotong gaji, tetapi pejabat awam tetap menerima gaji penuh seperti biasa. Kedua ialah peluang kenaikan pangkat dan manfaat yang menarik. Kerajaan menyediakan struktur kenaikan pangkat yang jelas berdasarkan prestasi dan kelayakan akademik. Antara manfaat lain yang sangat berbaloi termasuklah cuti tahunan yang banyak, rawatan kesihatan percuma di hospital kerajaan, serta pinjaman kerumahan dan kenderaan dengan kadar faedah yang rendah. Contohnya, cikgu dan jururawat menerima semua manfaat ini secara konsisten. Kesimpulannya, kerja kerajaan menjanjikan masa depan yang stabil, cerah dan menjaga kebajikan graduan secara menyeluruh. Sekian, terima kasih. Selamat petang, saya ialah Nicole Tan Ye Xin, penyokong 2. Isi 1, kerja kerajaan lebih stabil dan terjamin. Kerja kerajaan sangat stabil berbanding kerja swasta. Kalau kita kerja dalam sektor swasta, kita mungkin kena buang kerja bila syarikat rugi atau tutup. Tapi dalam sektor kerajaan, peluang untuk diberhentikan sangat rendah, walaupun ekonomi negeri tidak baik.
kerajaan tetap akan bayar gaji pekerja. Contoh semasa COVID-19, ramai pekerja swasta hilang kerja tapi pekerja kerajaan masih ada kerja dan gaji tetap masuk setiap bulan. Ini sebab kerajaan anda ada tetap untuk bayar kaki tangan awam. Graduan yang baru habis belajar peluang kerja yang stabil supaya mereka tidak risau tentang masa depan. Dengan kerja kerajaan, mereka boleh buat perancangan hidup dengan lebih yakin. Jadi, kerja kerajaan ada pilih yang lebih selamat untuk graduan muda. Isi 2, banyak faedah dan kemudahan. Pekerja kerajaan dapat banyak faedah yang tidak selalu ada dalam kerja swasta. Antaranya ialah pencen selepas bersara, elok tetap cuti tahunan yang panjang, cuti bersalin, cuti sakit dan juga mungkin kesihatan di hospital kerajaan. Ini sangat membantu untuk jangka masa panjang. Jika seorang kerja kerajaan selama 30 tahun selepas bersara, dia masih dapat pencen setiap bulan walaupun sudah tidak bekerja. Ini sangat berguna terutamanya bila sudah tua dan tidak boleh bekerja lain. Selain itu, pinjaman perumahan dan pinjaman kenderaan juga lebih mudah diluluskan untuk pekerja kerajaan. Dengan semua kemudahan ini, kehidupan seorang untuk akan jika lebih terjamin dan teratur. Sebab itu, ramai graduan memilih kerja kerajaan. Terima kasih. Sekarang saya nak present itu saya isi. Isi 1, jaminan pekerjaan dan kestabilan keuangan. Kerja kerajaan menawarkan jaminan pekerjaan yang tinggi berpada sektor sastra dalam sektor kerajaan. Jaduan yang berjaya melepasi tabisan dan temu tugas biasanya diberikan jawatan tetap selepas tempoh percubaan yang membawa kepada kestabilan jangka panjang. Tambahan pula, penjawat awam jarang diberhentikan kerja secara mengikut kecuali atas sebab disiplin yang berat. Berbanding sektor sastra yang lebih terdedah kepada risiko berperkhidmatan kerajaan kekal walaupun ketika krisis ekonomi gaji mungkin tidak setinggi setengah sektor sastra tetapi ia konsisten dan dibayarkan tetap pada waktunya. Selain itu, pejabat akan turut menikmati kenakan jadi berkala, ekun tetap dan bonus tahunan yang dimanjingkan oleh kerajaan ini memberikan ketenangan fikiran kepada graduan dalam merancangkan masa depan mereka tanpa tekanan ketidakkewajaran. Isi 2, faedah dan memudahkan tambahan penjawat awam. Kerja kerajaan menawarkan berbagai faedah tambahan yang sangat menarik untuk graduan. Antara kemudahan utama ialah pensiun selepas bersara yang memberikan jaminan keuangan walaupun selepas tamat perkhidmatan. Penjawat awam juga menikmati berbagai kemudahan lain seperti cuti bersalin panjang, cuti sakit, gaji penuh, kemudahan penjamin
perumahan dan pendengaran dengan kadar faedah rendah serta rawatan kesihatan di hospital kerajaan secara percuma atau kadar CV ini mengurangkan beban kewangan individu dan keluarga. Sekian, terima kasih. Walaupun bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan Malaysia, hakikatnya hari ini semakin ramai yang mengabaikannya. Mengapa perkara ini berlaku? Sebab satu, pengaruh bahasa Inggeris yang semakin dominan, ramai pelajar dan golongan muda lebih cenderung menggunakan bahasa Inggeris dalam perbualan harian dan media sosial. Ini berlaku kerana bahasa Inggeris dianggap lebih cool dan global. Akibatnya, menggunaan bahasa Melayu semakin kurang diperhatikan, malah dianggap kurang penting. Seterusnya, kurangnya penekanan di tempat kerja dan pendidikan tinggi. Banyak syarikat swasta dan institusi mengajar tinggi menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama. Ini menyebabkan generasi muda lebih fasih dalam bahasa Inggeris dan kurang mahir dalam bahasa Melayu akademik. Bahasa Melayu tidak lagi menjadi keutamaan dalam penulisan formal atau pembentangan. Seterusnya, sikap masyarakat yang tidak bangga dengan bahasa sendiri. Sesetengah rakyat Malaysia lebih mengagungkan bahasa asing berbanding bahasa ibunda. Mereka rasa malu atau kurang yakin menggunakan bahasa Melayu di khalayak ramai. Akhirnya, bahasa kebangsaan kita hilang peranannya sebagai simbol jati diri dan persatuan. Kalau kita tidak mengambil langkah segera, bahasa Melayu mungkin hanya tinggal dalam buku sejarah dan bukan lagi di hati rakyat Malaysia. Salam sejahtera, saya pembangkang tua. Pada pertama, peluang kenaikan pangkat berdasarkan prestasi. Kerja di sektor swasta memberi peluang kenaikan pangkat dengan lebih cepat. Dalam sektor swasta, jika anda rajin, bijak dan sanggup belajar, majikan akan cepat perasaan. Ini berbeza dengan sektor kerajaan yang ikut giliran atau senioriti. Jadi, jika anda tunjukkan prestasi yang baik, walaupun baru 2 tahun bekerja, anda boleh dinaikkan pangkat lebih awal. Menurut Jobstreet, majikan lebih fokus pada prestasi dan kemahiran dalam memilih siapa yang layak naik pangkat. Ini sangat baik bagi graduan yang ingin cepat berjaya. Pada kedua, gaji permulaan yang lebih tinggi. Selain itu, gaji permulaan di sektor swasta lebih tinggi. Dalam bidang seperti IT, bank dan pemasaran, gaji boleh bermula dari 3,000 hingga 4,000 sebulan. Ini jauh lebih tinggi berbanding sektor kerajaan yang biasanya bawah 2,500 syarikat. Swasta juga beri eluan, bonus dan faedah lain-lain seperti insurans. Ini membantu graduan berdikari lebih cepat dan memberi sokongan pada keluarga. Kesimpulannya, bagi saya, bagi graduan yang ingin capai kejayaan cepat, sektor swasta memberikan peluang lebih baik dalam kenaikan pangkat dan gaji yang lebih tinggi. Dengan kerja keras, anda boleh memajukan kerjaya anda lebih cepat. Terima kasih. Nama saya Teo Hang. Sekarang saya akan berbincangkan tentang isi pertama. Isi pertama berbincang tentang kelebihan bekerja dalam sektor swasta. Bekerja dalam sektor swasta mempunyai berbagai kelebihan yang menarik minat ramai golongan muda masa kini. Antaranya ialah peluang kenaikan pangkat yang lebih cepat berbanding sektor awam. Ini kerana kebanyakan syarikat swasta menilai
prestasi pekerja berdasarkan kebolehan dan hasil kerja, bukan semata-mata berdasarkan tempoh perkhidmatan. Selain itu, gaji dalam sektor swasta juga lebih kompetitif dan bekerja peluang memperoleh bonus tahunan, iuran tambahan atau komisen mengikut prestasi. Dalam masa yang sama, sektor swasta juga menawarkan suasana kerja yang lebih fleksibel dan dinamik. Banyak syarikat menggunakan konsep kerja dari rumah atau waktu kerja anjal yang memberi keselesaan kepada pekerja. Ini menjadikan pekerjaan dalam sektor swasta lebih mencabar namun juga memberi ruang untuk perkembangan diri dan kerjaan dengan lebih cepat dan aktif. Isi kedua, cabaran bekerja dalam sektor swasta. Walaupun sektor swasta menawarkan banyak kelebihan, ia juga datang dengan beberapa cabaran yang perlu dihadapi oleh pekerja. Salah satu cabaran utama ialah tekanan kerja yang tinggi. Ini kerana pekerja sektor swasta sering dikehendaki mencapai sasaran atau KPI. KPI iaitu Key Performance Indicator yang ditetapkan oleh pihak pengurusan. Sekiranya mereka gagal, mereka mungkin tidak mendapat bonus atau kenaikan pangkat. Selain itu, waktu kerja dalam sektor swasta juga lebih fleksibel tetapi boleh menjadi terlalu panjang, terutamanya apabila terdapat projek penting. Ini boleh menyebabkan keletihan fizikal dan tekanan mental. Tambahan pula, pekerjaan dalam sektor swasta tidak sentiasa terjamin. Jika syarikat mengalami kerugian atau masalah kewangan, pekerja akan diberhentikan dengan notis yang singkat. Oleh itu, pekerja sektor swasta perlu sentiasa bersedia dari segi kemahiran dan kewangan. Terima kasih. Akhir, terima kasih kepada kedua-dua pembahas yang mengambil bahagian dalam perbahasan ini. Saya sangat menghargai kedua-dua pihak atas hujah yang hebat dan menilai yang dikemukakan sepanjang sesi pembahas. Setelah saya mendengar hujah daripada kedua-dua pihak, saya ingin mengumumkan pemenang pembahas hari ini ialah pihak penyokong. Atas sebab mereka membuat dasar analisis yang lebih kukuh. Di sini, saya ingin menegaskan sekali lagi bahawa tujuan utama pembahasan hari ini adalah untuk membekalkan maklumat yang tepat dan mengenai kelebihan pekerja di sektor kerajaan dan sektor swasta. Saya berharap para graduan dapat menggunakan maklumat ini sebagai pertimbangan sebelum membuat keputusan yang bijak dalam pemilihan kerja. Sekian, terima kasih.